Solat ini kita buat dengan ilmu, kefahaman, dengan ketenteraman dan ketenangan. Sampai solat kita jadi manis. Tu yang pentingnya tasawuf tu. Fiqh macam mana nak solat. Tasawuf nak bagi solat tu manis, rasa khusyuk, rasa lazat, rasa rindu. Bila solat tak ingat apa dah, hanya ingat Allah saja. Sebab tu Rasulullah dia sembahyang. Satu hari dia sembahyang seorang-seorang, Ibnu Mas'ud ikut belakang. Ibnu Mas'ud ni siapa? Sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud, muda-muda belasan tahun. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar ni muda-muda belaka. Ibnu Abbas Nabi wafat umur dia 15 tahun. Ibnu Mas'ud ni muda, ikut Nabi solat kat belakang. Dia kata apa? Qad hamamtu bi amri sau'. Aku solat belakang Nabi sampai timbul satu perasaan dalam hati aku nak buat jahat. Qalu ma hamamta ya Abdullah, kamu nak buat apa yang jahat tu? Qad hamamtu an aq'uda au wahadzaran nabi. Aku rasa nak duduk je, kerana tak tahan Nabi baca panjang, aku nak tinggal Nabi je. Uzaifah dia cerita, satu hari aku ikut Nabi solat sunat malam-malam, ikut belakang Nabi. Allahu Akbar. Aku dengar Nabi membaca rakaat pertama Al-Fatihah, selepas itu dia baca Al-Baqarah, lepas itu dia baca Ali Imran, lepas itu Nabi terus membaca surah An-Nisa. Cuba buka Quran, Fatihah sampai An-Nisa berapa juzuk? 6 juzuk. Lamanya Nabi solat, 6 juzuk baru Nabi rokok rakaat pertama. Nak sebutnya apa? Nabi bila solat, dia jadi manisnya solat, dia rasa seronok dengan solat, dia tenang dengan solat. Bila nak beri salam, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi terasa sangat sedih, seolah-olah berpisah dengan Allah. Bagaimana kalau kita solat rasa macam tu? Allahu Akbar. Nescaya bacaan Nabi sedap. Bacaan imam-imam, qari' yang ada kat dunia pun kita dengar terpesona, apatah lagi Nabi yang membaca, nescaya lebih sedap. Sebab tu bila imam tu baca sedap, kita kat belakang tak terasa pun. Sedar-sedar dah tidur dah kita. Macam mana kalau Nabi yang solat? Allahu Akbar. Kan? Begitu keadaannya. Jadi maknanya sahabat-sahabat, inilah kehidupan yang diberikan. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dididik oleh Allah. Nampak? Bersalah, rujuk balik. Kita rasa bersalah dengan Tuhan, rujuk balik pada Tuhan. Ini sifat manusia dalam pendidikan dan kehidupan. Hatta Nabi ditegur oleh Allah. Hatta Siti Aisyah radhiyallahu anha juga ada melakukan kesilapan. Kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah itu tadi. Ayat ini turun kepada lalu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, bahkan demi Allah aku sangat suka kalau Allah mengampunkanku. Lalu dia pun meneruskan sedekah yang menjadi kebiasaannya kepada Mistah dan berkata, demi Allah aku tidak akan menghentikan lagi sedekahku ini. Maknanya apa? Maknanya dengan apa yang diberi, dengan keampunan Allah. Abu Bakar As-Siddiq memilih keampunan Allah. Kalau dia nak marah tu tadi, habis. Kadang-kadang kita merongot, kita mengongkit, pahala tak dapat, duit kita habis, 2 kali rugi. Kan? Ustaz, jangan bagi Ustaz. Kan? Orang tu, oi jangan Ustaz, saya tengok dia tak ikhlas. Saya tengok orang tu ada benda-benda tak betul. Kita mula letak sangka buruk pada orang. Jangan, kau nak bagi, bagilah. Tak nak bagi, sudah. Tetapi jangan hina. Kadang orang buta datang kat meja kita bawa tisu kan. Kita makan 10 orang satu meja. Dia bawa tisu, bagilah RM1. Kadang kita makan 2 orang nasi Arab, beratus ringgit. Membazir. Orang tu bagi RM1 pun tak jatuh. Kita kira pula, dia ni mesti beli bandel punya tisu tu. Kan? Kalau satu meja bagi RM1, 10 orang RM10, ada 100 meja, RM100, kalikan sebulan, dia kira gaji orang. Yang dia tak fikir orang tu mata buta.
Orang tu bawa tisu, orang tu jual benda-benda macam ni. Kalau nak beri, jangan hina. Hina tidak menambahkan apa-apa. Kan? Sebab tidak rugi orang yang bersedekah. Tak rugi. Kan? Sebab itu tapi jaga adab-adab bersedekah. Antara dia jangan mengungkit. Jangan sangka buruk pada orang. Jangan. Syaitan memang macam tu. Bila kita dah beri, dia fikir, dia bagi kita rasa ragu-ragu dengan perbuatan kita. Syaitan memang nak macam tu. Sebab dia tak nak kita diampunkan oleh Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan dia menjanjikan kepada kamu kefakiran dan suruh kamu buat benda yang keji. Sebab bila kamu sedekah, kamu fakirkan, nanti kamu miskin. Biar kita tak sedekah. Sebab Allah menjanjikan keampunan. Sebab itu dalam sedekah ada unsur keampunan. Faham? Sebab itu tanda orang yang Allah dah ampunkan, dia ni jadi orang yang pemurah. Sebab apa pemurah? Sebab apa? Dalam hatinya dah tak ada lagi dunia. Sebab tu kita duduk kat dunia, kalau rasa lagi sayang kat dunia, redha dengan dunia, tak nak balik akhirat, benci mati, kita ni hatinya sakit. Sayang kat dunia sampai benci akhirat. Sedangkan akhirat lebih baik. Tapi tak nak balik kampung, balik ke syurga tak nak. Ni demam ni. Ini berbahaya sebab terlalu redha dengan dunia. Sebab itu dunia tak masuk dalam hati orang yang kasih kepada Allah. Kemudian pandangan Zainab radhiyallahu anhu terhadap Aisyah radhiyallahu. Zainab ni siapa? Zainab ni antara isteri Nabi lah, madu kepada Aisyah. Tengok dia kata apa? Zainab binti Jahsh. Zainab ini kan Nabi pernah pinang dia dulu, betul? Untuk anak dia, anak angkat dia, Zaid bin Harisah, ayah pada Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah ni kubur kat mana? Dekat Mu'tah ni, dekat Jordan. Kat Jordan. InsyaAllah bulan 12 ni saya ke sana. Kubur dekat sana. Ayah pada Usamah bin Zaid. Orang dia hitam, orang negro. Nabi pergi meminang Zainab. Jadi dia ni anak angkat Nabi, anak angkat Nabi. Bila dia anak angkat Nabi, Nabi pergi meminang Zainab. Bila Nabi pergi pinang Zainab, Zainab ni pula, dia ni package, cantik, bangsawan, hartawan dan beragama. 4 dekat Zainab. Zainab ni lawa orangnya. Jadi bila Nabi pergi meminang, dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir, pada ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ila akhir ayat. Bila Nabi pergi meminang, abang Zainab kata, kami terimalah sebab Nabi yang pinang. Kata Nabi, bukan untuk aku, untuk anak angkat aku. Bila sebut anak angkat dia Zaid, apa kata abang Zainab? Hal nuzawwijuha bil'am? Adakah kami ni nak nikahkan Zainab ni dengan hamba yang hitam legam? Kasar tak bunyi dia? Kasar. Kita ni balik-balik kan, ada orang pinang anak kita. Terima tak? Orang Sudan terima tak? Terima. Dia ada 100 telaga minyak. Boleh bincang Ustaz, boleh bincang. Nampak, ingat minyak tu boleh bincang. Apa tu dia. Jadi tak apalah kata Nabi, tak setuju tak apa, aku balik. Bila Nabi balik, Zainab keluar. Zainab kata, tadi dengar suara Rasulullah tadi, mana dia? Balik dah. Dia nak buat apa abang? Dia pinang kamu. Habis abang terima? Tak terimalah. Bukan untuk dia, untuk anak angkat dia, Zaid. Kata Zainab. Zainab beragama. Dia kata, bang, kalau Nabi yang pinang bang, bukan daripada diri dia. Nescaya merupakan wahyu Allah. Kita tolak pinangan Nabi, kita berdosa bang. Dengar je kata berdosa, tu dia terperanjat abang dia. Ya tak ya juga, lari, celapak keluar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami terima ya Rasulullah, kami terima ya Rasulullah. Tu turun ayat tu tadi. Tidak pantas orang laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, bila datang satu keputusan daripada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia ada pandangan pribadi dia. Sedangkan tadi nampak peristiwa pribadi kan, meminang.
tapi membelakangkan keputusan Allah dan Rasulnya. Turunlah ayat tu. Sahabat yang saya kasih sekalian, lepas tu dia kahwin dengan Zaid, tak lama bercerai. Kan? Kemudian Nabi berkahwin dengan Zainab, maknanya janda lah lepas daripada perceraian. Kan? Nak menceritakan bahawa tidak haramnya Nabi berkahwin dengan Zainab dari sudut hukumnya, kerana Zaid itu ialah anak angkat dia, bukan anak kandung dia. Itu mari hukum tu perkahwinan di situ. Dan Zainab ini dia memberi pandangan kepada Aisyah. Tengok. Sikit lagi nak habis dah. Sikit Dia tak boleh. Boleh sikit je. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya Zainab binti Jahsh tentangku. Baginda bersabda, wahai Zainab, apakah yang kamu tahu atau nampak tentang Aisyah? Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga telinga dan mataku. Aku tidaklah mengetahui tentang Aisyah melainkan kebaikan sahaja. Padahal dialah yang sentiasa menyayangi aku di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak memburukkanku kerana Allah menjaganya dengan sebab kewarakan yang ada padanya. Tetapi saudarinya iaitu Hamnah tidak menyetujui Zainab kerana ingin merendahkanku dan menaikkan saudariku iaitu Zainab. Lalu dia binasa, berdosa bersama-sama dengan orang binasa di kalangan para pendusta itu. Faham cerita dia? Macam ni. Walaupun Zainab ni cantik, Aisyah pun cantik juga. Tapi walaupun ada rasa iri hati di antara perempuan-perempuan, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, semua isteri Nabi ni gelaran dia Ummul Mukminin, ibu pada orang beriman. Maksud dia ibu kita. Sebab tu bila Nabi wafat, tak ada seorang boleh kahwin dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di antara mereka itu saling, maksudnya ialah sifat wanita biasa, cemburu biasa. Tetapi walaupun cemburu, Zainab tidak mengatakan keburukan kepada Aisyah. Sebab dia kata, aku tidak melihat Aisyah melainkan kebaikan kerana dia terisi dengan kewarakan dan ketakwaan, ilmu yang ada dalam dirinya, bahawa Aisyah memang orang baik. Kata siapa? Kata Zainab. Cuma yang tak setuju dengan Siti Aisyah siapa? Hamnah. Siapa Hamnah? Adik kepada Zainab binti Jahsh, ialah Hamnah binti Jahsh. Sebab tu Hamnah ini termasuk dengan orang yang memfitnah Siti Aisyah, dan dia dihukum sebat 80 kali sebatan. Hamnah binti Jahsh adik kepada Zainab. Sebab itu pada tuduhan ini yang menuduh Siti Aisyah ialah kaum kerabat Siti Aisyah sendiri. Tadi Mistah, tadi Hamnah, tadi Hasan bin Sabit, penulis kanan setiap usaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah termakan fitnah yang disebarkan oleh orang munafik. Nampak Itu yang dipanggil usbatun minkum, iaitu orang yang terlibat dalam kerja memfitnah ini ialah orang-orang